fikir bagaimana kita boleh masuk syurga dengan membetulkan kehidupan kita dekat dunia. Bila saya duduk di madrasah saya ada peta dunia. Saya suka tengok. Saya tengok Malaysia dan saya tengok Pakistan. Saya kata jauhnya. Ada peluang ke balik? Wallahu alam. Dalam hati kecil doa, ya Allah, dapatlah satu hari nanti kembali ke Malaysia, ke kampung halaman, dapat berbakti pada mak dan ayah. Allahu Akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan, penting setiap daripada kita dalam menjalani kehidupan dekat dunia ini jangan sombong, jangan takbur, jangan kita menjadi orang yang lupa diri. Senantiasa ingat siapa kita ni sebenarnya. Who we are. Siapa kita? Kita ni daripada air mani, tuan-tuan. Air mani ni kalau jatuh di lantai, tak ada ayam yang nak patuk, tak ada kucing yang nak jilat, tak ada itik yang nak sudut. Kata guru saya, kita ni daripada air mani. Kalau jatuh di lantai, tak ada ayam yang nak patuk, tak ada kucing yang nak jilat, tak ada itik yang nak sudu. Itulah kita. Jadi mengapa kita perlu sombong dengan pangkat kita? Macam mana besar pun pangkat kita, pangkat itu akhirnya akan kita tinggalkan. Mengapa kita perlu sombong dengan kelulusan kita? Kita ada BA, MA, PhD. Bila kita mati, semuanya tinggal, tuan-tuan. Mengapa kita perlu sombong dengan harta yang kita ada? Rumah yang besar, kereta yang mewah. Bila kita mati, semuanya tinggal. Sebab itu penting untuk kita senantiasa bermuhasabah diri. Bagaimana kehidupan ini benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bulan Ramadan adalah bulan Allah datangkan untuk betulkan baki hayat kita. Selama sebulan kita dilatih, kita ditrain untuk membetulkan baki hayat. Saya terlibat dengan dunia training, tuan-tuan. Dalam training, sesuatu latihan itu menjadi berkesan. Dia perlu kepada, pertama, dia perlu ada suasana, the right environment. Dia perlu ada bi'ah yang betul. Dan yang kedua, dia perlu ada modul yang baik, program yang baik. Sebetapa hebatnya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, untuk bantu kita betulkan baki hayat dalam bulan Ramadan. Pertama, Allah membentuk suasana untuk kita mudah menjalani proses tersebut. Bagaimana Allah membentuk suasana itu? Perkara yang pertama yang akan berlaku bila masuk Ramadan, tuan-tuan, syaitan akan dirantai. Bila masuk saja Ramadan, perkara yang pertama akan berlaku, syaitan akan dirantai. So, mengapa syaitan dirantai? Tuan-tuan, manusia ni fitrahnya dia suka menyalahkan orang. Dia suka menyalahkan benda di luar dirinya, perkara di luar dirinya, sama ada orang, sistem dan sebagainya. Dia sukar untuk mengaku kelemahan dirinya. Saya pernah dulu mengajar satu, masa mula-mula saya kerja di LLN, tugas saya antaranya mengajar anak-anak kaki tangan mengaji Quran. Satu hari satu orang anak datang tak pakai songkok.
Saya tanya dia, mana songkok? Dia kata, songkok saya dah kecil Ustaz. Saya kata, songkok kamu yang dah kecil atau kepala kamu yang dah besar? Perasan tak tuan-tuan? Kita hari ni, dah kecil baju ni, kita salahkan baju. Wahal baju itu, itulah saiz yang kita beli. Dia tak berubah saiz tu. Yang berubah kita. Dah gemuk, perut dah borai, tapi kita tak salahkan diri kita. Ini fitrah manusia. Berapa ramai manusia yang menyalahkan mak ayah. Saya dulu mak ayah tak didik saya, tak hantar sekolah agama, itu sebab saya ni tak jaga semayang. Dah umur 40 tak jaga semayang, salah mak lagi ke? Masih lagi ada orang duk menyalahkan. Dia sukar untuk menerima kelemahan diri dia, kesalahan diri dia. Ada yang menyalahkan sistem politik negara, sistem pendidikan negara kita ni tak betul, sebab itu kita jadi begini. Salahkan sistem, salahkan pemimpin. Bila nak salahkan diri, tuan-tuan? Bila kita tunjuk satu tangan ke depan, ada 4 jari tunjuk kita. Dalam masalah ibadah, dalam masalah taat, dalam masalah akhirat, kita salahkan siapa? Kita salahkan syaitan. Tak dapat bangun malam, kita salahkan syaitan. Tak dapat istiqamah datang masjid, salahkan syaitan. Tak dapat istiqamah baca Quran, salahkan syaitan. Tak dapat istiqamah bersedekah, salahkan syaitan. Tak dapat istiqamah menuntut ilmu, salahkan syaitan. Kadang-kadang syaitan tension dengan kita, tuan-tuan. Manusia ni dia yang tak pergi, dia yang tak buat, aku yang disalahkan. Tuan-tuan, besok di hari akhirat, bila satu orang itu ditanya, contoh, mengapa kamu tidak salat? Mengapa kamu berzina? Mengapa kamu minum arak? Kalau dia kata, ya Allah, sebab syaitan. Tuan-tuan, tak relevan jawapan ni. Jawapan itu tak akan diterima. Mahkamah dunia pun tak terima. Mengapa kamu bunuh si A? Mengapa kamu rasuah? Sebab syaitan yang arif. Tak dapat diterima, tak valid. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh salahkan syaitan. Sebab itu dalam bulan Ramadan, Allah letakkan satu keadaan syaitan dirantai. So don't blame syaitan. Allah nak kita betul-betul menguasai diri kita sendiri. Kita yang buat decision. Syaitan ada, dia akan berusaha untuk menipu daya kita, but at the end of the day, kita yang buat decision. Nak buat atau tidak, itu kita. Bila buat pula, yang betul ke yang salah, itu kita. Yang baik ke yang buruk, itu kita. Yang hak atau yang batil, itu kita. Itu pilihan kita. Sebab itu kita kena bertanggungjawab esok di akhirat setiap pilihan yang kita buat. Sebab itu adanya hari Day of Judgment, adanya hari pembalasan, hari untuk Allah balas pilihan kita sewaktu kita hidup dekat dunia. Jadi perkara pertama yang Allah nak tarbiyah kita di bulan Ramadan, tuan-tuan, adalah untuk kita betulkan baki hayat kita. Kita kena menguasai kehidupan kita. Kita kena betulkan decision, keputusan, pilihan yang kita buat. Laksana orang yang bermusafir tadi, dia kena betul setiap tindak tanduk dia. Nak pergi Sudan, boleh. Duit cukup tak? Duit yang ada hanya cukup untuk balik Malaysia, balik daripada Pakistan. Pergi ke sana belum tentu. Mana kena bijak, kena berhati-hati. Sebab itu tuan-tuan, Allah datangkan bulan Ramadan untuk kita betulkan baki hayat kita dengan ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama sekali, ku anfusakum, selamatkan diri kamu. Diri kita ni dulu, tuan-tuan. Jangan salahkan syaitan kalau kita bangun sahur tapi tak semayang tahajud. Berapa ramai orang bangun sahur tapi tak semayang tahajud, tuan-tuan. Berapa ramai orang semayang tarawih
tapi subuh tak berjemaah, maghrib tak berjemaah, isyak tak berjemaah, tarawih sunat tuan-tuan, penuh masjid, tapi sembahyang fardu tak dijaga untuk berjemaah. Tak betul. Kita telah buat pilihan yang salah. Tarawih ya tarawih, tetapi kita perlu ketuk minda kita. Kalau tarawih yang sunat aku pergi masjid, yang fardu. Jadi kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Syaitan dah berusaha selama ini menipu daya kita, sehingga apa yang kita buat sudah jadi kebiasaan, yang melalaikan kita, yang melekakan kita daripada akhirat. Kita sibuk dengan dunia. Jadi Allah datangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita betulkan baki hayat kita. Hadrat bin Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, bila kamu bangun pagi hari, kamu janganlah menanti-nanti datangnya petang hari. Dan bila kamu berada di petang hari, kamu janganlah menanti-nanti datangnya pagi hari. Allah. Ini penyakit apa ini tuan-tuan? Ini dipanggil penyakit panjang angan-angan. Mengapa berlakunya penyakit panjang angan-angan? Sebab adanya hubbud dunia. Ini semua penyakit hati. Ini semua penyakit mazmumah, tuan-tuan. Sebab itu bulan Ramadan ni bulan untuk kita betulkan hati kita ni. Sebab itu puasa ni Imam Ghazali kata dia ada 3 bahagian. Pertama, puasa awam. Puasa khusus yang kedua. Ketiga, puasa khusulul khusus. Pertama, puasa awam. Apa itu puasa awam? Puasa menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini perkara yang biasa kita lakukan. Kalau boleh tahun ni tuan-tuan kita tingkatkan kualiti puasa kita kepada puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus adalah dia bukan hanya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi yang boleh membatalkan pahala puasa. Macam mana pahala puasa boleh batal? Bila tak jaga mata, bila tak jaga lidah, bila tak jaga telinga, bila tak jaga perut, kemaluan, tangan, kaki, hatta pemikiran. Jadi orang bertakwa adalah orang yang mampu mentadbir urus jasadnya supaya dalam kerangka kehidupan yang Allah redai. Puasa mendidik kita untuk berhati-hati menjaga lidah. Jangan cakap yang sia-sia, yang lara, apatah lagi yang mendatangkan dosa. Adu domba, fitnah, mengumpat. Mata, jangan gunakan mata untuk lihat perkara yang Allah murka. Hari ini semua di hujung jari. Dengan handphone macam-macam kita boleh tengok. Yang baik juga yang tak baik. Yang betul juga yang tak betul, tuan-tuan. So Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebab itu kita kena lihat Nabi pesan, ramai umat aku puasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga je. Bila tak jaga panca indera. Dan puasa yang tertinggi adalah puasa khusulul khusus, iaitu bukan hanya menjaga panca indera, menjaga jasad, tapi menjaga hati. Tuan-tuan, untuk betulkan mata, kalau kita fokus pada mata, sampai kiamat mata takkan betul. Kita nak betulkan lidah, fokus pada lidah, sampai kiamat lidah takkan betul. Nak betulkan telinga, fokus pada telinga, sampai kiamat telinga takkan betul. Nak betulkan mata, betulkan hati. Nak betulkan lidah, betulkan hati. Nak betulkan perut, betulkan hati. Nak betulkan telinga, betulkan hati. Nak betulkan jasad, betulkan hati. Kata Nabi, dalam diri manusia ada seketul daging. Bila baik daging tu, baik yang lain. Bila rosak daging tu,
rosaklah yang lain. Sebab itu puasa yang tertinggi adalah puasa yang mana hatinya senantiasa ada kebesaran Allah. Hati yang di dalamnya ada kebesaran akhirat. Hati tidak boleh menerima dua cinta. Bila cinta dunia ada dalam hati, tidak ada cinta Allah, tidak ada cinta akhirat. So, dalam bulan Ramadan, ultimate daripada Ramadan, puasa yang kita lalui adalah untuk bawa sampai kepada peringkat hati. Sebab itu kita lihat, hati ini kita kena jaga supaya tak terperangkap dengan penyakit-penyakit hati. Antara penyakit yang sangat bahaya adalah cinta dunia. Orang yang cinta dunia akan panjang angan-angan. Bila ada panjang angan-angan, dia banyak bertangguh. Sebab dia rasa umurnya panjang lagi. Sebab itu Nabi pesan, bila kamu bangun pagi hari, kamu jangan menanti-nanti datangnya petang. Tuan-tuan, saya pernah ikut satu program. Program ini dipanggil, saya lupa singkatan dia, satu program yang mana mengajar kita bagaimana untuk menggunakan minda dengan baik. Khusus ini diadakan di UPSI. Saya ikut program ni. So menurut pengasas kepada program ni, dia kata masalah manusia hari ini adalah dia tidak hidup pada now. Dia tidak fokus pada now, maknanya sekarang. Ramai manusia bermasalah sebab mereka terperangkap dengan masa lalu dan juga masa hadapan. Dia duduk satu sudut, duduk kenangkan masa lalu dia. Pernah gagal cinta, pernah gagal bisnes, pernah itu, pernah ini. Dia menjadi murung, jadi stres dan duk menyalahkan masa yang lalu. Masa sekarang terlepas, terbiar. Satu lagi jenis manusia, dia terperangkap dengan masa hadapan, duk rangka rancang masa hadapan. Kadang-kadang masa makan masih berfikir lagi, makan dengan anak-anak ni. Dia tak dapat nak mengecapi pun masakan isteri, tuan-tuan. Dia tak rasa pun sedap ke tak sedap. Isteri cakap pun dia tak perasan. Anak cakap pun dia tak perasan. Dia tidak hidup pada now. Sebab itu tuan-tuan, dalam terapi ini dipanggil cognitive behavior therapy. Dia meletakkan untuk rawat penyakit ni, kena betulkan hidup kita, kena fokus sekarang. Ini yang Islam ajar. Fokus masa sekarang. Masa yang mendatang itu belum tentu. Kita belum tentu melihat mentari esok. Kita mungkin mati malam ni. Sebab itu bila kita salat pun Nabi kata, uzkirul maut fi salatika. Ingatlah mati dalam salat. Salat pun kita rasa ini mungkin salat kita yang terakhir. Tuan kita beri laluan pada azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan, kita sambung sikit lagi. Jadi penting untuk kita betulkan hati kita supaya tidak terperangkap dengan penyakit panjang angan-angan. Antara kaedah rawatannya, kata Imam Al-Ghazali, untuk rawat penyakit hubbud dunia, panjang angan-angan, adalah pertama dengan menjernihkan minda kita. Mana fikirlah secara betul, siapa kita ni sebenarnya, mengapa kita dekat dunia, untuk apa sebenarnya, kita nak pergi mana akhir, kan? Kedua, hati yang hadir, hati yang senantiasa hadir tentang adanya Allah, adanya hari akhirat, adanya kubur, mahsyar, sirat. Alert. Kita kena alert, kita kena peka. Dan yang ketiga, duduklah, dengarlah selalu hal-hal yang membawa kita kepada berita-berita tentang hari akhirat, tentang kubur, mahsyar, sirat. Syurga, neraka, cerita kehidupan orang-orang yang saleh, kita kena dengar selalu. Ini boleh merawat penyakit panjang angan-angan. Tuan-tuan, kita kena dengar nasihat-nasihat ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama akhirat. Kita kena duduk dalam majlis-majlis mereka, hadir dalam program-program mereka, dapatkan manfaat daripada mereka. Pepatah Urdu kata, namazose, madrasose, darsose, din nahi hota piyada, lekin buzurgo ke nazar se din hota piyada. Apa kata ni? Namazose, bukanlah dengan sembahyang, madrasose, dengan sekolah-sekolah, darsose, dengan pelajaran-pelajaran, din hota piada, agama akan bangun. Lekin tetapi buzurgo ke nazar se, buzurgo ni maknanya ulama-ulama akhirat, mereka-mereka yang ikhlas dalam mendalami agama dan mengamalkan agama ini. Buzurgo ke nazar se, pandangan mereka, nasihat mereka, peringatan mereka
din hota biada. Agama akan bangun. Jadi penting kita teruskan tuan-tuan usaha-usaha untuk kita dekati majlis ilmu seperti ini. Dekati daurah-daurah, majlis-majlis yang membawa kita kepada ulama-ulama yang ikhlas dalam mengamal dan menghayati agama ini. Baik, kita tutup tuan-tuan, di mana yang akhirnya Nabi ingatkan, buatlah amal kebaikan pada masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Sesungguhnya amalan masa sihat akan menampung kekurangan amal di masa sakit. Jadi masa kita sihat, kita beramallah. Nanti bila kita sakit, kita tak mampu nak buat amalan tu, tapi pahala untuk amal itu akan kita dapat. Contoh, kita istiqamah datang masjid masa sihat. Bila sakit dah tak boleh datang masjid. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan dapat pahala datang masjid itu. Masa sihat kita istiqamah baca Quran. Bila sakit dah tak boleh baca Quran. Yakinlah kita akan dapat pahala bacaan Quran tu. Sebab itu Nabi pesan, buatlah amal masa sihat. Ya, ini amalan yang kamu lakukan pada masa sihat akan mendatangkan pahala, dan pahala yang sama kamu akan dapat masa sakit kelak. Dan buatlah persediaan bekalannya untuk mati pada masa hidup. Jadi masa kita hidup, ini adalah peluang yang kita kena manfaatkan. Bila kita hidup lagi, maknanya Allah masih beri kita peluang untuk kita memperkemaskan persiapan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk kita senantiasa mampu membetulkan baki hayat kita ni tuan-tuan. Apatah lagi bulan Ramadan yang insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kita peluang untuk bertemu dengannya. Kita jadikanlah sebagai medan untuk betulkan baki hayat kita. Saya kira demikian untuk malam ni. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Semoga kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Sepanjang kita bersama, sepanjang ini setahun ni lebih kurang, lepas raya yang sampai nak puasa balik ni, saya mohon maaf bersalah silap. Selamat berpuasa. Semoga jumpa lagi insya-Allah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, mudah-mudahan kita jumpa di syurga nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasilah kami dengan adab berpekerti yang baik. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah. Cantikkanlah kami dengan kesihatan yang baik. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana zunubana. Mohon apalah kiranya Engkau sudi mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wali abaina, dosa ayah kami. Wali ummahatina, dosa ibu kami. Wali muslimin wal muslimat, dan dosa seluruh umat Islam yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang dengannya kami bertambah dekat denganmu, bukan bertambah jauh daripadamu. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Wa qina azaban nar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu yang pedih itu. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Mohon apalah kiranya, oh Allah, Engkau panjangkanlah umur kami. Berilah kami peluang ya Allah untuk kami dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim.
walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم